Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Encik Rin dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan 4 elemen iaitu strategi, pendekatan, kaedah dan teknik tentang inovasi yang telah kumpulan kami laksanakan dalam pengajaran dan pemudahcaraan PDPC Kata Kerja Bahasa Melayu berdasarkan buku digital yang telah kami sediakan. Elemen pertama yang ingin saya bentangkan adalah elemen strategi yang digunakan sewaktu pengajaran dan pemudahcaraan sewaktu di dalam kelas. Seiring dengan amalan pembelajaran abad ke-21, kumpulan kami telah memilih strategi pengajaran berasaskan bahan sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran kata kerja yang merupakan salah satu topik pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Strategi pengajaran berasaskan bahan menekankan penggunaan bahan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru terlebih dahulu perlu memastikan bahan yang akan digunakan di dalam kelas merupakan bahan yang relevan, kemaskini dan dapat berfungsi dengan baik bagi melancarkan pembelajaran di dalam bilik darjah. Penggunaan bahan dapat membantu memudahkan pemahaman pelajar sekiranya digunakan secara betul dan berkesan. Pengajaran boleh dilaksanakan dalam kumpulan pembelajaran kooperatif dan pelajar akan menggunakan bahan untuk meneroka maklumat secara inkuatif. Strategi pengajaran berasaskan bahan boleh terbahagi kepada dua iaitu bahan pengajaran dan juga bahan pembelajaran. Bahan pengajaran merupakan bahan yang digunakan oleh guru seperti carta, model, graf, peta, gambar, slide, radio, prakomputer, video, televisyen dan juga projektor. Sebagai contoh, penggunaan modul tata bahasa pedagogi kata kerja memerlukan prakomputer, projektor, pembesar suara bagi memudahkan aktiviti dijalankan bagi memudahkan guru untuk menayang kandungan modul tersebut dalam bilik darjah. Selain itu, perisian inovasi yang melibatkan penggunaan IT seperti penggunaan aktiviti Google Classroom, Kahoot, Quizizz memerlukan talian jalur lebar yang laju bagi melancarkan proses pembelajaran dalam bilik darjah. Bahan pembelajaran pula. Bahan pembelajaran ialah bahan yang digunakan oleh murid dalam melakukan aktiviti pembelajaran seperti kad aktiviti, kad cantuman, lembaran kerja, pembilang, bahan bercetak dan komputer. Salah satu aktiviti tradisional yang telah kami masukkan dalam modul tata bahasa pedagogi kata kerja adalah aktiviti travelling files di mana murid memerlukan bahan bercetak, kad aktiviti dan sebagainya bagi menjalankan aktiviti tersebut di dalam bilik darjah. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau konkret dalam pembelajaran bagi memberikan pengalaman dan membantu pelajar membina idea-idea abstrak dan pengetahuan baru. Secara keseluruhan, aktiviti yang digunakan yang dapat melibatkan pelajar secara aktif dapat menggalakkan pembentukan pemikiran kritis, analitis dan inovatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haznur Hafika binti Samsudin, pemegang nombor matrik D 2018 1083995. Saya akan sambung bahagian pendekatan. Sebelum itu, apakah pendekatan? Mengikut Kamus Dewan 1998, pendekatan merupakan cara atau langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Bagi dalam pendidikan pula, konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu, misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran dan pembelajaran. Maka pendekatan adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran yang diajarkan untuk mencapai objektifnya. Secara umumnya, terdapat beberapa jenis pendekatan, iaitu pendekatan induktif, deduktif, integratif, elektrik dan tematik. Jadi, untuk hasil inovasi bagi kumpulan kami menggunakan pendekatan deduktif.
Pendekatan didaktif dimaksudkan dengan jenis pengajaran yang bermula daripada umum kepada spesifik, dan pendekatan ini merujuk kepada satu pembelajaran di mana pelajar bermula dengan hukum yang umum dan digunakan dalam kes-kes tertentu. Terdapat beberapa prosedur pengajaran didaktif bagi menghasilkan inovasi kumpulan kami, iaitu yang pertama, peringkat pendedahan. Memulakan pengajaran dengan penggunaan bahan bantu mengajar buku digital, iaitu modul tata bahasa pedagogi kata kerja dengan memberi penerangan berkenaan tajuk, tujuan pengajaran dan isi pengajaran berkaitan penggunaan kata kerja. Peringkat mengemukakan generalisasi, memberi penerangan konsep kata kerja, pembahagian kata kerja dan membezakan jenis penggunaan kata kerja yang terlibat. Peringkat menganalisis konsep, pengajaran tertumpu kepada usaha penerangan generalisasi kepada pelajar dan menyediakan aktiviti pembelajaran kepada pelajar seperti aktiviti latih tubi di setiap akhir topik pembelajaran. Seterusnya, peringkat mencubakan generalisasi. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan menerusi tradisional dan penggunaan IT, melihat keupayaan pelajar dalam menguasai kemahiran pembelajaran. Peringkat penutup, guru membuat kesimpulan berdasarkan perkara yang telah disampaikan kepada pemahaman pelajar, menyediakan aktiviti tambahan kepada pelajar dengan meningkatkan kefahaman berdasarkan yang telah dipelajari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin menyambung perbentangan yang telah rakan-rakan saya bentangkan sebelum ini. Pada segmen ini saya akan bercakap lebih berkenaan kaedah. Di sini saya akan tunjukkan pemilihan kaedah yang saya telah pilih. Okey. Di sini anda boleh lihat slide-nya. Okey. Menurut Ishak Ramli 2006 berpendapat kaedah ialah satu rancangan tentang apa yang dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif dalam pengajaran. Kaedah kod kognitif ni menurut J.B. Carroll berpendapat kaedah ini merupakan pembaharuan dan pengubahsuaian terhadap kaedah tata bahasa terjemahannya. Okey, di sini anda boleh lihat. Menurut Diller 1971 berpendapat bahawa kaedah ini mempunyai andaian berikut terhadap bahasa. Terdapat dua andaian ni. Andaian seterusnya saya akan terangkan sebelah sini. Untuk terhadap bahasa ni, kod kognitif merupakan satu tingkah laku yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan. Kaedah ini juga digunakan untuk berfikir. Kod kognitif ini mempunyai peraturan-peraturan tata bahasa nyata dari psikologi dan manusia mempunyai kecekapan tersendiri untuk berbahasa. Ini sejak azali kita telah dilahirkan dan mempunyai kelebihan ini tersebutlah. Seterusnya, andaian berikut terhadap pembelajaran bahasa. Okey, ini kalau anda lihat yang saya highlightkan, maksudnya andaian ini andaian yang berbeza daripada andaian yang sebelum ini. Andaian ini menunjukkan bahawa kaedah kod kognitif merupakan proses menguasai pola-pola fonologi, tata bahasa, leksikal, sesuatu bahasa kedua secara sedar. Yang kedua, kaedah ini dapat dilaksanakan melalui pengkajian dan analisis sama seperti pembelajaran ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kaedah ini mengutamakan kefahaman ataupun pemahaman murid-murid terhadap struktur bahasa daripada kebolehan mereka menggunakan bahasa dalam situasi yang bermakna ataupun yang nyata. Okay. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan penggunaan kaedah ini, di mana kelebihannya murid boleh mengemukakan banyak idea, perkataan dan menyatakan sesuatu yang gramatis. Yang kedua, murid mahir dalam membaca dan menulis secara kreatif. Dan yang ketiga, murid mahir dalam membina ayat dengan menggunakan sistem bahasa yang betul. Okey. Untuk kekurangan, murid lemah dalam pertuturan kerana kaedah ini menggunakan sistem tulisan dan bacaan. Pembelajaran melalui proses mental tidak sesuai untuk semua murid, terutama untuk segelintir murid, terutamanya murid yang lemah. Okey.
Jadi kaedah kognitif ni tak sesuai untuk mereka lah. Guru harus mencari kaedah ataupun pendekatan lain untuk mereka. Dan yang ketiga, yang kaedah ini memerlukan bahan bacaan dan rujukan yang banyak serta sesuai. Dan kaedah ini memerlukan murid-murid mencari dengan lebih mendalam, ataupun bahasa Inggerisnya orang kata explore dengan lebih banyak lagi lah. Okay, sekian saja. Nama saya Nur Siti binti Arif yang bernombor metrik G201810839984. Bagi memastikan objektif pengajaran dicapai, satu kemahiran atau cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada murid adalah dengan menggunakan teknik latih tubi. Teknik latih tubi ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya. Ia boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti membina ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting. Pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat dan memikirkan tugas yang perlu diselesaikan. Teknik ini memberi perhatian kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu sebutan, tata bahasa, perbendaharaan kata, kefasihan dan kefahaman. Mengikut modul tata bahasa pedagogi kata kerja yang kami hasilkan, terdapat 2 inovasi. Inovasi yang pertama adalah inovasi penghasilan buku digital. Setiap kandungan modul tata bahasa pedagogi kata kerja disediakan dengan latih tubi dan aktiviti yang menarik bertujuan untuk mengulang apa yang telah dipelajari. Ia mengandungi 2 jenis aktiviti iaitu tradisional dan teknologi. Selain itu, ia juga mengandungi latihan bagi memantapkan lagi pemahaman dan pengetahuan serta memastikan objektif pembelajaran dicapai. Pelbagai jenis latihan yang terkandung dalam modul tersebut seperti soalan objektif, isi tempat kosong, teka silang kata, penukaran jenis ayat dan sebagainya. Ia juga boleh dilakukan di dalam kelas atau sebagai kerja rumah. Inovasi yang kedua adalah inovasi perisian. Modul tata bahasa pedagogi kata kerja mengandungi pelbagai inovasi perisian yang mengaplikasikan teknik latih tubi. Perisian paling besar ialah Google Classroom. Di dalamnya terdapat inovasi perisian yang kecil seperti Quizizz dan Kahoot. Inovasi Google Classroom berperanan menyimpan kesemua latihan yang disediakan bertujuan untuk menambah lagi kefahaman dan mengingatkan fakta penting. Quizizz dan Kahoot digunakan untuk menguji tahap kefahaman pelajar terhadap kata kerja dan tahap kepantasan mereka memproses maklumat. Inovasi perisian yang diaplikasikan dalam teknik latih tubi selari dengan pembelajaran abad ke-21 yang menuntut memiliki kemahiran pembelajaran inovasi. Secara keseluruhannya, kami telah menggunakan strategi berpusatkan bahan, pendekatan didaktif, kaedah kod kognitif dan teknik latih tubi yang diaplikasikan dalam modul tata bahasa pedagogi kata kerja yang telah kami laksanakan. Begitu juga dengan inovasi yang telah kami gunakan bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran seperti penghasilan buku digital yang hanya digunakan di hujung jari sahaja dan penggunaan perisian seperti Google Classroom, Quizizz dan Kahoot. Diharapkan modul ini boleh menjadi panduan kepada guru-guru lain untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran kerana modul ini mengandungi kepadatan isi dan mudah untuk digunakan khususnya dalam pengajaran bahasa Melayu. Itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.